Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu muka bersua wajah pada malam ini, dan mudah-mudahan Allah taala jadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan kerana Allah semata-mata. Dan dalam pertemuan ini mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sebagai amal soleh yang kita boleh bawa sehinggalah sampai kepada negeri akhirat nanti insya-Allah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita masih lagi berada di akhir-akhir bab, iaitulah berkenaan dengan bab membaca doa selepas tasyahud akhir. Bab membaca doa selepas tasyahud akhir, iaitulah sebagaimana yang kita faham sebelum daripada ini, bahawa di antara doa al-mustajabah, doa yang mustajab, yang insya-Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah doa selepas kita membaca tahiyat. Dulu kita dah tahu di dalam kitab ni disebut tasyahud akhir. Kita biasanya kita biasa dengan perkataan tahiyat akhir. Jadi sangat digalakkan kepada kita untuk kita menutup tahiyat akhir kita itu dengan doa-doa. Dan telah pun diberikan kepada kita beberapa doa lah, yang utamanya iaitulah ada 4 ataupun 5 perkara yang kita minta Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung dengan Allah daripada 4 perkara itu. Secara ringkasnya, yang pertama daripada azab neraka jahanam, yang pertama. Yang kedua daripada azab kubur. Ini kita tak boleh lari punya, kan? Sebesar mana, sehebat mana kita, last sekali kita akan masuk di situ juga. Dan mudah-mudahan dengan kita minta jauh daripada azab kubur ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala tak mengazabkan kita di dalam kubur nanti. Dan yang ketiga daripada fitnah semasa berada dalam kehidupan dan juga kematian. Fitnah makhluk Allah Subhanahu wa taala ataupun fitnah semasa berlakunya kematian. Dan yang ketiga itulah daripada fitnah Masih Ad-Dajjal, yang keempat. Dan yang kelima, kalau kita tengok ada satu lagi tambahan, iaitulah Allahumma inni a'udzu bika minal ma'thami wal maghrami. Kita dah baca itu kan? Ya Allah, jauh aku berlindung dirimu dengan diri denganmu daripada apa? Menanggung dosa. Nanggung dosa ni maksud apa? Dosa hak kita tak buat dah, tapi kita tanggung. Maknanya kita menyeru ke arah kejahatan, kita menyeru kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, tak pasal-pasal kita tanggung dosa free. Begitu juga dikatakan ad-dal 'alal khair kafa'ilih. Orang yang menunjuk kepada kebaikan dikatakan seumpama dia buat perkara tersebut.
Dia suruh orang buat baik, orang dengar, orang buat baik, maka dia dapat pahala. Contohlah kita kata kita nak puasa, orang lupa dah kita puasa Yaumul Bait dia panggil. 13, 14, 15 hari bulan Hijriah, kan? Itu disunatkan kita puasa. Ataupun dalam sebulan Nabi kata kurang-kurang kita puasa sunat 3 hari. Okey. Kemudian satu lagi puasa Isnin Khamis umpamanya. Ataupun puasa-puasa yang besar, puasa Ashura ke, puasa Arafah dan sebagainya, kita ingatkan orang, kita whatsappkan kepada orang, kita bagi tahu, kita bubuh dalam Facebook kita dan sebagainya. Orang, bila orang baca benda tu terdetik di hati dia, esok aku nak puasa, kita dapat pahala. Senang tak tuan-tuan? Lah ni senang nak dapat pahala, senang nak dapat dosa. Ramai orang yang mudah dia bila dia ajak kepada orang, dia tunjuk jalan, orang ikut, seolah-olah dia buat. Macamlah bulan puasa kita katakan. Maknanya kita ni puasa dapat pahala seorang lah puasa. Tapi macam mana kita nak dapat bagi pahala banyak? Kita bagi orang buka puasa, bagi makanan, bagi apa-apa. Dan kalau boleh, yang paling baiknya, ada orang tanya saya, nak bagi terang-terang ke nak bagi sembunyi-sembunyi? Kalau boleh sembunyi, kita sembunyi. Kan, tak bagi tahu, mana kita orang pun tak tahu, siapa pun tak tahu. Macam mana berlaku pada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Lepas kematian dia, barulah orang tahu bahawa yang duk bagi susu ke rumah-rumah orang-orang yang memerlukan dia itulah Sayyidina Ali. Sebelum pada tu siapa pun tak tahu. Ini dia rahsia sungguh. Lah ni lagi senang nak rahsia, nak buat macam mana tuan-tuan. Kita nak buat kebajikan tapi rahsia. Ada benda kita boleh buat cara terang-terang, tak ada masalah. Benda yang wajib kita buat terang-terang. Zakat kita keluar terang-terang, tak ada masalah. Benda-benda hak sunat, maknanya kalau boleh kita buat secara senyap-senyap bagi orang tak tahu. Lah ni paling senang macam mana tuan-tuan. Kalau orang memerlukan, kita tengok ada pusat-pusat yang memerlukan, ada sekolah-sekolah yang memerlukan, ada macam-macam lah. Kita tengok masjid yang memerlukan, nak buat bangunan, nak buat itu, nak buat sini. Ada orang nak hantar orang pergi belajar, ada fakir miskin, ada yang memerlukan pada hari ini. Ada yang makan nasi satu hari, ada yang orang bagi tahu pada yang makan nasi dengan garam pun ada. Lah ni kerana susah sangat. Macamlah zaman kita makan ubi kayu dulu. Kita ceritalah bagi tahu tak nak makan ubi kayu kan. Zaman Jepun ada tak? Siapa pernah zaman Jepun? Haji Bakar pernah tak? Haji Bakar pernah tak? Mereka kata betul kan makan ni? Betul sungguh tak? Tak ada benda lain nak makan kan? Pasal apa? Pasal susah sangat pada ketika itu kan. Kita lah ni makanan banyak, alhamdulillah kan. Dan yang seronok saya tengok pada hari ni, orang nak membantu pun ramai. Sebut dia apa kan, maknanya orang akan bantu, orang sana bantu, orang sini bantu kan. Dan yang paling mudah lah ni tuan-tuan, zaman dulu mungkin tak ada apa nama online ni kan. Lah ni kita pakai transfer online je, cukup mudah, mana siapa pun tak tahu kan. Kecuali lah kalau hak orang terima tu dia pergi check di bank, baru dia tahu maknanya orang ni masuk akaun sekian. Kalau dia tak cek, siapa pun tak tahu kan. Tapi yang pentingnya Allah tahu. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, maknanya yang kelima saya sebut tadi apa? Daripada maknanya kita berlindung daripada menanggung dosa, ataupun dia panggil dosa free lah. Betul juga istilah dosa free lah. Pasal apa? Dia tak buat pun benda tu, dia buat sekali ya, tapi lepas tu berturutan dapat. Begitu juga maknanya pahala free pun macam tu juga. Okey. Dan yang seterusnya ialah dikatakan minal maghrami, maksudnya daripada hutang. Kita kalau boleh maknanya usia-usia lanjut macam kita ni, kalau boleh maknanya kalau kita ada hutang-hutang tu selesai habis dan sebagainya. Baik. Kemudian kita masuk pada hari ini ialah sambungan daripada yang lepas itu, masih lagi dalam bab doa di tahiyat akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami meriwayatkan para sahih Muslim daripada Ali radhiyallahu anhu, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
apabila berdiri untuk bersolat, bacaan yang terakhir yang dibacanya di antara tasyahud dan salam itu ialah ini ya, yang selalu juga kita baca, betul tak? Yang selalu juga kita baca kan. Biasa bagi, tak tahulah, saya duk belajar dulu ni, kita baca hak ni dulu, kemudian barulah kita baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam tu, kita baca hak ni dulu. Lepas fil alamin innaka hamidum majid. Betul tak tuan-tuan baca macam tu? Tuan-tuan selalu nak baca macam tu ke ataupun tak macam tu? Apa dia? Oh, dia tak boleh tang marah. Maknanya, maksudnya hak kita, hak duk biasa selalu, habis saja fil alamin innaka hamidum majid, kita baca hak ni dulu. Kemudian barulah kita sambung hak macam hak sebelum ni kita baca kan. Contoh dia kata fil alamin innaka hamidum majid, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Betul kan? Sampai itu kan kita baca. Lepas tu baru kita baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya, kita ada sambung lagi lepas tu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kita baca sampai tentu. Boleh no? Dah baca selalu dah kan? Macam herannya tengok. Ustaz ajaran baru kan ni. Dah hak tu lah. Hak saya duk belajar daripada sekolah Arab tu. Tanyalah Jimat sekolah Arab tu. Sekolah Arab tu lepas Ustaz Usuk, Ustaz Man, Ustaz apa lagi ya? Ustaz Bakar, Ustaz Yaakob. Saya tak dan ngaji kat Ustaz Yaakob masa tu, tapi dia dan sikit lah masa saya nak, orang kata apa, nak masuk periksa nak pi ke ke Maktab Mahmud tu. Ustaz Yaakob ajak sikit. Lepas tu abang kepada Ustaz Nan kita, Ustaz Maknong ajak saya masa tu lah, untuk nak pi periksa masa tu. Sebab tahun tu masuk tingkatan 1. Biasa orang masuk persediaan dulu. Kami kena masuk kena bahasa Arab terus. Tak pening kepala lah. Makna terus periksa tu periksa bahasa Arab. Kalau tak ada basic pakai cabut dengan ayat tu kan. Itu tuan-tuan bagus kan. Kita pada asal ni kita belajar dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, insya-Allah. Baik, hasil daripada pengorbanan yang dibuat oleh guru-guru kita tu, kita boleh sampai kelak. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, hak depa ajak tu, depa walaupun depa tak ada seorang dah, semua duduk dalam kubur belakang ni. Hak mana kalau saya ajak ni tuan-tuan, saham tu masuk kat depa. Allahu akbar tuan-tuan. No? Lepas tu saya suka doa, doa untuk tuan-tuan guru, wa masyaikhina, maknanya tuan-tuan guru kita apa semua kita doa untuk depa. Kan, esok kita mati orang doa untuk kita pula. Lebih kurang macam itulah. Tuan guru ni bukan tuan guru agama saja, tuan guru apa-apa saja ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Baik, ini doa dia tuan-tuan. Maknanya Nabi sallallahu dikatakan riwayat daripada Ali radhiyallahu anhu, di dalam Sahih Muslim. Kita cari dalam Sahih Muslim jumpalah. Dia kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk bersalat, bacaan yang terakhir yang dibacanya di antara tasyahud dan salam. Maknanya duduk antara duduk tahiyat akhir lah. Dah habis tasyahud dah, dia baca tahiyat dah, at-tahiyatul mubarakatuh sampai alam ni hamidum majid. Kemudian lepas tu dia baca Allahumma ighfir li ma qaddamtu hingga habis. Tuan-tuan hafal semua dah kot hafal semua dah. Apa dah Kalau tak apa lagi kena pakai rotan lepas ni kan. Apa belakang dah. Saya ingat dulu masa saya kecil dulu, hak ni saya hafal dah masa kecil dulu. Tak tahulah kita hafal dengan cara tak sengaja kot kita hafal tu. Dan salah satu dia peminat saya dulu tuan-tuan, ni saya buka rahsia sikit. Di sini di lain saya tak buka rahsia, tang ni saya buka rahsia. Hari ni lah. Saya punya, boleh kau cerita sikit tak apa Tak ambil masa banyak, tak apa. 2 minit ya tuan-tuan, 2 minit. Tak tahulah saya ada cerita ke belum. Saya ni masa duduk di kampung dulu, kampung Tasik Nyinjung, samalah dengan Jiman kita. Dan ada beberapa orang sini ramai ni yang sama dengan kampung saya.
saya punya minat saya masa tu ialah, dulu kan ada orang kata hak orang simpan padi tu orang panggil apa? Lapang dah bahasa ni dah. Apa dia? Hubung. Oh, di bahasa tang mana ni hubung ni? Kepok satu, kepok ni dia bahasa dah dulu, ataupun dia panggil bekas padi kot masa tu, kan? Wallah, saya pun tak tahu, dah lupa dah lama, kan? Dan maknanya bekas padi tu, kalau orang buat bendang dia memang ada apa nama bekas padi tu, ataupun kepok, orang panggil kepok tu, kan? Saya tak pernah dengar ni bahasa apa tadi? Nama apa? Hubung. Hak tempat tak padi tu. Mana tak padi tu maksudnya hak tak hurui lagi tu. Dia tak hurui apa, orang tengah-tengah orang tak berapa nak tahu dah. Tahu tak hurui apa hurui? Orang tak ada padi dia tak tahu perkataan hurui ni. Gimana apa dia man? Gimana? Tolong terang sikit. Give the explanation. Maknanya detuk tu dia satu masa bila kita tak padi dalam tu, kan, maknanya ada satu masa dia akan kita panggil kita nak istilah pun banyak dah lupa dah, no. Dulu dia pakai kipas angin ataupun ada dia panggil kipas enjin tu. Urui lah, panggil urui lah, no. Dia kemas dia. Itu kadang-kadang dia biasa buat waktu malam, kan? Sebab mungkin siang panas kot, kan? Dia urui padi basmah, maknanya dia ambil, dan pada masa tu saya tengok satu budaya yang terbaik ialah mereka dah asingkan antara hak skam tu dan juga hak memang yang betul-betul berenah dah. Padi tu, dan pada masa tu juga kira untuk keluar zakat. Itu kebaikan yang kita tengok. Makna hebatnya orang tu zakat dulu sebelum nak makan. Zakat dulu. Ini maknanya barakahnya yang ada situ. Dan yang saya nak cerita tentang saya ni, saya suka kan nak naik kepada tempat kepuk atau bekas padi tu, ada tangga sikit lah ataupun ada papan tu. Saya jenis suka duduk. Bila hujan ya saya suka duduk itu. Agak-agak pasal apa tuan-tuan? Tak tahu lah. Jadi anak abang. Saya suka, maknanya saya ni memang jenis suka minat duduk saja-saja, maknanya berlagu, mengaji. Tu saya punya minat lah. Lagu tu bukan tahu lagu apa, dia bubur, dia hantam kromonya dia panggil, kan? Jadi daripada situ kot, maknanya kita minat bahagian-bahagian orang kata taranum, bahagian-bahagian fasahah, bahagian apa semua dia minat tu. Dan kemudian lepas pada tu tok guru kita tengok kita mungkin ada lah sikit-sikit suara elok sikit, dia ambil, dia latih lagi. Tok guru saya banyak, antaranya Hajah Ghaliyah, tuan-tuan pernah dengar tak? Barang menjangga. Kemudian antaranya Maklang, apa nama saya tak ingat dah, Duk Junjung jugalah. Kemudian satu lagi yang baru meninggal pun ni, Mak Ngafi'ah. Itu maknanya saham-saham yang mereka dapat tu, Masya Allah, kan? Bila kita baca Quran apa semua dapat kat mereka. Jadi inilah di antara tuan-tuan yang kita katakan segala pahala tu Allah Ta'ala bagi, kan, pada. Itu salah satu minat saya lah. Minat saya maknanya mengalunkan bacaan Quran dan sebagainya. Itu sampai hari inilah tuan-tuan, ya, minat. Jadi Allah Ta'ala bagilah sedikit orang kata kemahuan dan orang kata sedikit kemahiran, insya-Allah. Baik. Apa maknanya kita balik sini? Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dosa-dosaku yang aku lakukan terdahulu. Ini kita malam ni cuba kita faham. Apa kita baca tu? Allahumma ghfirli ma qaddamtu. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa yang telah lalu. Ya Allah, aku masa sesat barat, masa aku dah sesat masa aku banyak buat dosa tak kira tu, Allah ampunkan dosa. Kemudian wama akhartu, dan juga apa yang terkemudian. Maknanya yang dah lepas ataupun yang akan datang. Maksudnya gitu. Wama asrartu, dan juga apa-apa sahaja dosa-dosa yang disembunyikan, yang aku sembunyikan. Wama a'lantu, dan juga apa yang aku
dedahkan ataupun yang aku buat secara terang-terang, maksudnya gitu. Hak buat secara rahsia dan juga secara terang-terang. Kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Wa ma asraftu. Dan juga apa-apa sahaja yang aku lakukan dengan berlebih-lebihan. Kita tak suruh buat lebih apa, kita buat lebih. Buat maknanya membazir, ataupun benda-benda hak tak perlu kita buat, benda-benda hak mana Tuhan tak suruh kita buat, hak tu kita minta ampun. Kemudian selepas daripada itu, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang engkau lebih mengetahui daripadaku. Maknanya ada benda kita tak tahu, ada benda dosa yang kita buat tapi kita tak tahu makna benda tu dosa. Jadi kita minta Allah Ta'ala ampunkan, yang hanya Allah sahaja yang tahu. Tuan-tuan tahu tak, masa-masa kita, zaman-zaman kita sesat dulu, banyak tak dosa kita buat? Banyak kan. Lah ni pun banyak juga kan. Sebab apa? Kita tengok dulu nak kena pergi panggung wayang baru boleh tengok filem kan. Lah ni dalam rumah pun macam-macam filem ada kan. Kalau macam Astro tu macam-macam ada. Depa kata lah ni hak jenis satelit tu. Banyak sekali ya, boleh tengok sampai bila-bila kan. Hak tu ada ratus-ratus channel pada kan. Kita ni nak tengok apa sangat no. Kadang-kadang kita satu hari tak tengok TV pun. Pasal apa? Tak ada masa kita nak tengok kan. Kecualilah kita rasa berlebih masa. Lebih baiklah kita gunakan masa tu untuk baca Quran. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Quran ni tuan-tuan, kalau kita baca ketika mana kita dalam solat, dia berada dalam qaiman dikatakan. Dalam keadaan kita berdiri, apa kita dapat? Kita dapat satu huruf yang kita baca itu 100 hasanat. Ini saya cerita dah belum ni kan, tapi saya ulang balik. Kalau duduk dalam solat juga kita dapat 50 hasanat semayang duduk. Kalau umpamanya kita tak semayang, kita luar daripada semayang tapi kita baca Quran, kita lafazkan Quran, kita baca Quran, satu huruf Allah Ta'ala bagi pada kita 10 hasanat. Dan kalau kita dengar saja kerana nak dapat pahala dengar tu, dapat satu huruf, kita tak baca, kita dengar saja. Contohnya kita pasang CD ke, kita pasang apa-apa ke, thumb drive dan sebagainya, kita dengar saja satu huruf, Allah Ta'ala bagi satu hasanat. Banyak tak tuan-tuan? Banyak. Jadi kita ambil kesempatan ni lah, tuan-tuan. Masa kita ni kita tengok yang kita ada kata-kata hak kita mai di surau ataupun masjid malam ni, maknanya 40 ke atas. Betul tak tuan-tuan? 40 ke atas lah. Maknanya kalau kita kata umur kita paling lama, apa kita kata umur 80, makna kita tinggal berapa tahun ni dah? Tak lama ke dah kan? Biar kita ni kita saya pesan kat diri saya lah, bila kita masa Israel, bila malaikat maut mai nak cabut nyawa kita tu, kita buat persediaan siap-siap dah. Maksudnya, maknanya kalau dia cabut pun kita dah reda. Sebab apa? Sebab kita rasa kita dah buat yang terbaik. Kemudian kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala lah. Nak buat terbaik tu tuan-tuan, dalam jangka masa, saya dah bagi doa bulan lepas tu, kita nak waktu terbaik ialah di akhir-akhir umur kita ni, dan amalan kita terbaik ialah amal-amal yang penutup kita. Dan tempoh saat yang terbaik kita ialah ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu. Hari kita bertemu dengan Allah SWT. Apa yang lagi doa tu? Tak lagi dah? Tak apa, balik apa kan? Saya bagi dah kan? Saya hantar dah haji mana? Tuan-tuan baca tuan-tuan. Jangan seorang-seorang, bagi tahu ke orang. Allahu Akbar, doa ni tuan-tuan. Nak saya ulang ke doa tu? Tak payah. Nak okey, saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu waj'al khaira amali khawatimahu waj'al khaira ayyami yawma alqaka. Ya Allah, jadikan sebaik-baik umur aku ialah di akhir-akhirnya,
Kita akhir-akhir ni, kita tak tahu esok lusa tulat kita Allah Ta'ala ambil, kita tak tahu Allah. Dan sebaik-baik amalan aku ialah yang hak penutup dia, di akhir-akhir ataupun penutup dia. Khawatim ni mana penutup dah, hak tu yang terbaik lah, kita nak hak tu. Dan jadikan ya Allah sebaik-baik hari ialah ketika mana aku bertemu denganmu ya Allah. Allahu Akbar. Ini kelebihan. Saya tak mau berai panjang, itu saya berai panjang lah. Itu nah. Dah dapat. Haji Man dah hantar semua Haji Man. Haji dah nah. Guru taman, alhamdulillah. Tolong baca, tolong amal, dan tolong kalau boleh forward kat orang lain. Saya bubuh dalam Facebook, saya ingat tak kurang daripada 30 orang share benda tu. Ya, dia share, dia pun dapat pahala tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan hak kita share tu sampai kepada satu hari nanti 1 juta orang. Hak 1 juta tu kita dapat. Hak ni yang kata apa? Pahala free ni. Bukan takat dosa free, pahala free ni. Kita belajar ke banyak mana tuan-tuan, tapi kita dapat banyak. Baik tuan-tuan.